So cikgu tak mau buang masa. Kita start terus. Semua sedia dengan buku teks? Ada? Okey, nampak tak semua? Nampak tak? Nampak. Okey, good. Okey, cikgu akan sambung kita punya pelajaran. Kalau kamu ada buku teks, buka muka surat. Okey, tengok buku teks, muka surat. (89). Okey, semua orang buka muka teks, muka surat 89. Okey, sebelum tu kamu kena tahulah berkenaan dengan enzim. Okey, enzim ini daripada bahan apa? Bahan protein. Okey. Kemudian kita nak tengok enzim ni sebenarnya adalah protein kompleks, iaitu rantai polipeptida yang berlipat-lipat membentuk 3 dimensi. Okey. Jadi enzim memang daripada protein. Selalu soalan ditanya macam itulah, enzim daripada mana? Enzim sebenarnya daripada protein, protein yang kompleks. Kita tak nampaklah bentuk protein tu. Okey. Tapi yang paling spesifiknya enzim ni dia ada tapak aktif. Okey. So tapak aktif yang penting ni. Perkataan tapak aktif, maksudnya tapak aktif dekat enzim tu ada konfigurasi yang spesifik. Okey, enzim ni kawan dia adalah substrat. Okey, enzim mesti nak cari substrat yang akan cari enzim. Dan mereka ni akan berpelengkap antara satu sama lain. Dia akan bergabung dekat bahagian tapak aktif. Sebab tu enzim ni speciality dia ada tapak aktif. Okey. Alright, ini adalah hipotesis mangga dan kunci. Okey kan, kita panggil hipotesis mangga dan kunci. Sebut mangga dulu. Mangga ni apa dia? Padlock tu lah. Okey, mangga dan kunci. Okey, mangga tu mewakili enzim. Kunci tu adalah substrat. Okey, substrat. Jadi kunci macam rumah kita lah. Kunci dengan mangga tu dia tak boleh kunci yang sebarang-barang kan. Yang lain, kunci lain dia tak boleh dengan mangga yang lain. Dia kena spesifik. Itu kita analogikan dia macam tu lah. Kita analogi dia sebagai enzim dan substrat. So enzim ni mangga, kunci itu adalah substrat. Dia ada active site. Active site itu adalah tapak aktif. Okey. So apabila substrat dan enzim bergabung dekat tapak aktif itu, maka membentuk enzim kompleks substrat. Okey. Okey. Okey, now. Ini cara pembentukan. Dalam esei pun selalu ditanya macam inilah. Huraikan hipotesis mangga dan kunci. So kamu kena fahamkan dia punya step dia. Yang first ni apa yang berlaku? Yang kuning tu substrat. Kamu nampak tapak aktif dia tu saling melengkapi. Maksudnya yang ada panjang sikit dia akan masuk lock terus ke dalam bahagian tapak dekat enzim tu. Okey. Mula-mula sekali substrat yang akan cari enzim. Jadi substrat yang spesifik menghampiri enzim, kemudian bergabung. Substrat bergabung dekat mana? Dekat tapak aktif, membentuk kompleks enzim substrat. Sebut enzim dulu. Okey, membentuk kompleks enzim substrat. So depa dah combine macam ni cantik-cantik, maka akan berlakulah satu tindak balas. Tindak balas akan berlaku dan produk terhasil. Kalau dulu KBSM kita panggil hasil. Sekarang ni KSSM kena biasakan diri dengan perkataan produk. Okey. Produk ni adalah hasil daripada tindak balas lah. Okey. Kalau macam biasanya tindak balas hidrolisis macam tu kan. Contohnya kalau maltosa. Maltosa ni substrat. Enzim ni maltase. Kita akan dapat glukosa macam tu. Yang kuning ni. Okey. So apabila dah selesai, dah dapat produk, okey, enzim ni tidak akan berubah bentuk. Dia duduk macam tu jugalah. Jadi dia boleh digunakan berulang kali untuk tindak balas seterusnya. Jadi
substrat yang lain akan pergi cari lagi enzim untuk tindak balas seterusnya. Dan kamu nampak anak panah ni, ini menunjukkan tindak balas adalah berbalik. Okey, boleh ke belakang, kondensasi boleh, hidrolisis pun boleh. Okey, takat tu fahamkah hipotesis mangga dan kunci? Faham. Okey. Faham, Cikgu. Alright. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya. Nanti cikgu akan jawab. Ini senang saja, ingat 3 step ni. Kalau dalam essay dia tanya macam ni, kalau complete jawapan 1, 2, 3 tu, boleh dapat full marks. Jadi kat sini keyword yang penting, perkataan yang penting, mesti ada perkataan tapak aktif, masih ada perkataan kompleks enzim substrat. Yang tu semua perkataan-perkataan penting yang perlu ada. Okey, produk terhasil, lepas tu enzim tidak berubah, okey, tindak balas berbalik, okey. Semua itu penting untuk dapatkan markah berdasarkan step dia tu. Okey, seterusnya, okey, nyatakan 2 sifat enzim. Okey, antara soalan yang perlu kamu tanya balik diri sendirilah bila kita masuk bab ni. Okey, tindakan enzim adalah spesifik. Sebab itulah saintis ni dia analogikan dengan mangga dan kunci, sebab spesifik. Keyword dekat sini adalah spesifik. Okey. Kedua, sifat enzim yang kedua, bentuk tapak aktif tidak berubah. Dia kalau tindak balas yang biasa memang tak berubah. Tapi tapak aktif akan berubah di atas faktor-faktor tertentu. Nanti kita tengoklah apakah yang menyebabkan tapak aktif tu boleh berubah. Kalau tidak ada faktor tertentu, tapak aktif dia tak akan berubah. Dia tetap boleh meneruskan tindak balas di antara enzim dengan substrat. Okey. Okey, mengapakah hanya substrat tertentu saja yang dapat bergabung dengan enzim? Dia tak boleh share-share. Kalau maltase, maltosa. Sucrase, sucrosa. Maltase tu enzim lah. Macam mana kita kenal dia tu enzim? Biasanya ada perkataan ASE dekat belakang kan. Yang tu adalah nama bagi enzim. Tapi ada setengah enzim yang tak ada nama ASE kat belakang. Macam trypsin, pepsin, semua tu enzim juga. Okey, berbalik pada soalan. Okey, substrat yang boleh bergabung dengan enzim haruslah mempunyai bentuk yang sepadan di tapak aktif. Okey, substrat yang lain tidak mempunyai bentuk yang sepadan, tidak akan dapat bergabung lah. Itu maksud dia. So yang merah tu keyword lah. Pasal apa substrat lain tak boleh? Sebab dia tak ada bentuk yang sepadan dekat tapak aktif. Sebab tu yang menyebabkan yang dikatakan sebagai spesifik. Okey. Apakah hipotesis yang boleh digunakan untuk menjelaskan mekanisme tindakan enzim? So, hipotesis ni mesti ingatlah, senang je. Ingat kat rumah kita tu lah kunci dan mangga tu kan. Tapi sebut perkataan mangga dulu. Hipotesis, mangga dan kunci. Sekejap kacau lah yang ni. Okey. Enzim diwakili oleh mangga, manakala substrat diwakili oleh kunci. Kita bagi tahulah apa yang mewakili analogi tersebut. Enzim tu mangga, substrat tu adalah kunci. Okey. Sekarang ni kamu kena kenal juga, kena tahu apa maksud tenaga pengaktifan. Okey. Maksud dia adalah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. Jadi substrat tu, contoh kita belajar kan, kalau maltosa, dia terbentuk daripada apa? Maltosa disakarida kan. Dia punya gula monosakarida dia apa? Mana respon? Kalau maltosa, apakah yang membentuk maltosa? Glukosa dengan glukosa. Okay, good. So, glukosa dengan glukosa. Masa dia pun nak pecah tu, dia ada tenaga pengaktifan. Jadi, tenaga pengaktifan ni kena dipecahkan. Perlukan tenaga yang tinggi untuk pecahkan ikatan di antara glukosa dengan glukosa tu. Okey. Jadi, kebanyakan tindak balas kimia, macam hidrolisis tu, dia perlu tenaga pengaktifan yang tinggi. Okey, ingat perkataan tenaga pengaktifan. Jadi, apa fungsi enzim ni?
Enzim ni baguslah sebab dia tolong kurangkan tenaga pengaktifan tu. Kalau tenaga pengaktifan tu tinggi, tindak balas tu lambat berlaku. Jadi bila ada enzim yang baik ni, enzim akan kurangkan tenaga pengaktifan supaya tindak balas biokimia. Contoh hidrolisis tadilah. Hidrolisis tu tindak balas biokimia lah, boleh dipercepatkan. Okey. Macam kita lah, macam kata kamu nak masak. Kan nak masak. Kalau ada blender lagi cepat kan? Ada blender nak mesin cabai, semua tu lagi cepat. Kalau kita tak guna blender tu, dia lambat lah sikit. Contoh macam tu lah. Enzim ni mempercepatkan tindak balas kimia. Faham lah? Okey. So, okey, tengok macam ni. Ini graf dia ni, kamu boleh tengok dalam buku teks pun ada. Okey. Sekejap. Kita tengok. Okey. So, tengok sekat ni. Okey, graf ni menunjukkan antara tenaga dalam sistem dan juga tindak balas. Okey, tenaga pengaktifan. Kamu tengok, kalau yang warna merah ni, tenaga pengaktifan dia kuranglah sikit. Okey, disebabkan adanya enzim. Tenaga pengaktifan dengan enzim. Jadi tak tinggi. Kalau tanpa enzim, dia perlukan tenaga yang tinggi. Ini graf dia. Okey. So yang merah tu tindak balas dengan enzim. Kalau yang biru tu tindak balas tanpa enzim. Jadi baguslah enzim ni, dia mengurangkan tenaga pengaktifan. Okey, cikgu ulang balik. Enzim mengurangkan tenaga pengaktifan bagi sesuatu tindak balas biokimia. Okey, boleh ikut kita masuk kepada mekanisme tindakan enzim dan perubahan faktor. Ini faktor-faktor. Jadi enzim ni pun dia sensitif. Dia sensitif. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan dia cepat. Dia cepat bertindak balas. Ada faktor-faktor yang menyebabkan dia lambat. Okey. Macam kita lah, bila kita ada motivasi, tu cikgu duduk pesan selalu belajar rajin-rajin, kita pun ada semangat. Tapi kalau kita tak sentiasa didorong, kita pun down. Macam itulah, enzim pun serupalah. Okey. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi tindakan enzim. Okey, yang pertama kesan suhu. Yang kedua kesan pH. pH ingat kalau dia kurang pH maksud dia berasid. Kalau lebih pH berakali. Kalau tengah-tengah tu pH 7 neutral. Okey. Kesan kepekatan substrat. Kalau substrat tu pekat, lebih pekat, apa jadi pada hasil tindak balas. Okey. Kemudian kesan kepekatan enzim. Kalau enzim terlalu pekat, macam mana dengan tindak balas dia. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Ini suhu. Okey, graf bagi suhu. Tengok dekat paksi X, kita ada 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tengok ni. Titik-titik ni suhu maksimum. Suhu optimum. Okey, suhu optimum ni maksud dia suhu yang paling bagus, yang paling elok lah untuk tindak balas enzim. Paksi Y, kadar tindak balas. Kita tengok satu persatu. Okey, yang satu nampak dia meningkat. Okey, kita boleh buat hipotesis, semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar tindak balas. Okey. So, kalau kita tengok dekat poin awal ni, apabila suhu rendah, kadar tindak balas juga adalah rendah. Okey. Apabila suhu meningkat, nampak dia naik 20, 30 tu, kita tengok kadar tindak balas juga adalah meningkat. Okey, kenapa? Yang ni kita tengok graf, tapi sebenarnya ada peristiwa yang berlaku di sebaliknya. Kenapa benda tu berlaku? Okey, peningkatan suhu meningkatkan tenaga kinetik. Kamu boleh bayanglah masa substrat tu nak mendekati tapak aktif pada enzim, bila kita bagi satu tenaga suhu dekat dia, jadi substrat dengan enzim tu akan lebih aktif, dia lebih ada tenaga kinetik. Cikgu selalu bayang macam dia tergedik-gedik nak pergi cepat-cepat nak pergi masuk dalam tapak aktif bagi enzim tu. Nampak, sebab dia ada energi, dia ada suhu. Jadi tenaga kinetik, tenaga kinetik ni adalah tenaga yang bergerak kan. Tenaga kinetik bagi substrat dan enzim. Jadi kadar dia nak buat penggabungan tu, nak jadi molekul enzim
substrat tu, kompleks enzim substrat tu semakin meningkat lah. Jadi frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Masya Allah. Okey. Tenaga kinetik meningkat, frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Di antara siapa? Antara mereka dua itulah enzim dengan substrat. Jadi bila banyak tenaga tu, maka kadar tindak balas pun meningkat lah. Okey, dapat nah? Ada nak tanya apa-apa tak pasal ni? Ingat ke? Tak ada, cikgu. Okey, boleh faham Okey. Now, tapi ada dia ada height dia jugalah. Kamu tengok graf tu nombor 3 semakin menurun kan? Sampailah tak ada langsung tindak balas tu, tengok sampai 60. Kenapa jadi macam tu? Okey. Bagi setiap kenaikan, okey, ni sebelum dia rosak, enzim tu rosak. Kita tengok bagi setiap kenaikan sebanyak 10 darjah Celsius, kadar tindak balas yang dikawal naik sebanyak 2 kali ganda. Dia double lah. 10 darjah Celsius suhu naik, dia naik 2 kali ganda, dia double. Tapi bila sampai pada suhu 60, okey, selepas suhu optimum ni adalah 37 darjah Celsius. Macam suhu badan kita lah, suhu optimum kan. Okey, kadar tindak balas akan berkurang. Kenapa? Dia ada cerita juga di sebalik dia. Aktiviti enzim berkurang, nampak dia turun ni sampai stop terus pada suhu 60 darjah Celsius. Kenapa jadi macam tu? Kerana ikatan, kita tengok balik pada struktur enzim tu sendiri. Struktur enzim kita abang tadi terbina daripada protein kan. Kemudian dia ada tapak aktif. Okay, bila suhu tinggi sangat, enzim tak tahan. Okay, ikatan-ikatan kimia yang dekat protein tu akan terputus. Ikatan hidrogen dia akan terputus. Jadi kita sebut sebagai enzim terenyah asli. Nyah tu maksud dia tak asli dah lah. Ataupun perkataan lain dia dinaturasi. Okey, jadi bentuk 3 dimensi tak dapat dikekalkan. 3 dimensi tu tapak aktif dia lah, dah rosak dah berubah. Jadi substrat nak masuk, dia tak boleh melekat elok lah. Okey, substrat tidak dapat saling berpelengkap dengan enzim. Bila tidak ada connection macam tu, so tindak balas pun stop lah. Dia rosak macam tu. Okey, protein yang berlipat-lipat tu nak bentuk enzim, dinaturasi lah, denaturation. Jadi dia jadi protein yang dah bercerai-berai macam tu. Jadi masa substrat nak cari air, tak samalah bentuk dia. Jadi tak boleh lah, nampak rangkah, tak boleh nak membentuk gabungan enzim substrat. Okey, sekarang kita masuk faktor kedua. Jadi faktor pertama tadi yang suhu tu, kamu mesti ingat tentang suhu optimum. Kemudian bila kenaikan 10 darjah Celsius 2 kali ganda. Sebelum suhu optimum tu, semakin meningkat suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. Lepas tu selepas suhu 37 lebih daripada 40, enzim telah dinaturasi. Sebabnya tapak aktif dia sudah rosak. Okey, disebabkan ikatan hidrogen sudah putus. Okey, itu suhu. Now kita nak tengok kesan pH. Okey, kesan pH. pH ni dia berbeza. Macam suhu tadi, dia overall untuk semua enzim. Tapi pH ni dia lain-lain sikit. Sebab kita ada banyak jenis enzim. Dan setiap enzim tu dia ada pH dia yang spesifik. Kebanyakannya pH 7 lah, neutral. Tapi ada yang special, yang dia lebih aktif pada pada pH rendah. Dan ada yang lebih aktif pada pH yang alkali, yang tinggi. Okey. Jadi enzim optimum pada pH ni pH 7 hingga 8 saya tersilap sikit ni. Okey, contoh amylase liur. Amylase liur ada dalam mulut kita lah, dalam air liur. Okey, pH dia 6.8. So neutral. Pepsin ni adalah enzim ada dalam perut kita. pH optimum dia, pH optimum ni maksudnya pH yang dia paling elok untuk tindak balas, 1.5 hingga 2.5 berasid. Manakala tripsin ni ada dekat duodenum,
Okey, pH dia 8.5. So daripada graf ni kita boleh tengoklah yang mana yang puncak tu menunjukkan optimum. Jadi kita tengok terus straight ke bawah. So ni pH 2. Ini tak sampai 7, 6.8. Tengok dekat ni. Kalau trypsin dari 8 point lebih. So ni dalam soalan pun selalu tanya macam ni. Dia tanya, dia buat A sini, B sini, C sini. Dia kata di antara A, B, C ni labelkan apakah enzim yang terlibat. Jadi kita tahulah, kita tengok pH 2. pH 2 ni adalah asid. Jadi jawapan dia pepsin. Kalau pH 7, nak dekat 7 ni kena ingat amylase. Okey, kalau dekat tengah-tengah alkali ni trypsin. Okey. Okey. Jadi kalau tadi berkaitan dengan ikatan putus, kalau suhu tadi pasal ikatan putus pada tapak aktif, tapi pH ni kita kaitkan dengan CHAS. Okey? Sebab pH ni berkaitan dengan ion hidrogen, dia ada CHAS. Okey. Jadi dekat tapak aktif tu sendiri ada CHAS yang nak menarik substrat P dekat enzim tu. Jadi kalau ada perubahan pada CHAS tersebut, substrat tak boleh nak mai. Okey, dia tak boleh nak pi lah dekat tapak aktif dekat enzim. Tapi sekiranya perubahan pH tu kembali normal, CHAS pada tapak aktif dipulihkan. Contoh mula-mula kita nak buat tindak balas antara contohnya tadi kita kata pepsin kan. Pepsin tadi dia punya pH yang paling optimum adalah 2. Contoh kita pi letak alkali sampai jadi 7 macam tu kan. So tindak balas tak boleh berlaku. Tapi kalau kita tambah asid balik, dia jadi berasid balik, masa tu boleh berlaku. Okey, itu maksud dia. Okey, sekiranya perubahan pH kembali normal, CHAS pada tapak aktif dipulihkan. Jadi enzim okey balik. Tetapi kalau pH ekstrim, kita bagi teruk sangat pH tu sampai dia jadi alkali yang sampai dekat 14, yang tu tak boleh nak kembali dah. Kira tak boleh kembali peringkat awal lagi lah. Sebab ikatan kimia dah memang rosak teruk. Dan di tapak aktif tu maka dia jadi putus lah, macam yang suhu tu. Dia punya ikatan pada tapak aktif tu dah putus. Jadi enzim terenyah asli. Okey. Sama jugalah. Yang ni kalau keadaan ekstrim. Okey. Dah 2 faktor. Sekarang kita tengok faktor yang ketiga. Kesan kepekatan substrat. Kalau substrat meningkat. Okey. Kalau kita tambahkan substrat tapi enzim kita tetapkan, kadar tindak balas akan meningkat. Jadi produk bertambah. Yang ni tak ada masalah. Okey, sebabnya apabila kepekatan substrat bertambah, okey, substrat banyak, peluang pelanggaran berkesan antara substrat dengan enzim tu akan bertambah jugalah. Tapi dekat sini dia ada had juga. Kadar tindak balas ni meningkat tapi dia ada had. Had dia apa? Kalau semua substrat tu telah bergabung dengan enzim, habislah substrat tu. Kan, dah habis dah. Jadi yang menjadi faktor penghad dia adalah kepekatan enzim. Okey. Kita tengok kat sini apakah yang berlaku semasa tahap maksimum? Okey, nombor 1. Apa berlaku pada tahap maksimum ni? Kepekatan enzim menjadi faktor penghad. Kita tambah banyak enzim tapi kita tambah banyak substrat tapi enzim tak cukup. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah kepekatan enzim lah. Jadi kita nak tambah juga kadar tindak balas tu, kita boleh buat dengan cara kita tingkatkan kepekatan enzim. Baru sama-sama. Okey. Ini kerana selepas mencapai tahap maksimum, semua tapak enzim telah tepu dengan substrat. Okey, jadi nak tambah juga lagi kadar tindak balas tu, kita kena tambahkan kepekatan enzim. Okey. Ni terbalik pula kesan kepekatan enzim. Yang tadi kepekatan substrat. Okey, sekarang enzim pula dia terbalik pula lah. Okey, apabila kepekatan enzim ditambah, kadar tindak balas enzim meningkat. Okey, meningkat sebab apa?
enzim tu dia ada tapak aktif. Jadi banyak tapak aktif yang tersedia untuk tindak balas berlaku. Okey, kalau kita tambahkan kepekatan enzim, tindak balas digandakan. Okey, jumlah substrat ni akan ditukarkan menjadi produk. Tapi ada juga tahap maksimum dia. Tahap maksimum sini. Okey, pada tahap maksimum apa sekarang ni? Apa jadi faktor penghad dia? Okey, faktor penghad dia mestilah kepekatan substrat. Dia terbaliklah. Cikgu ulang balik Kalau faktor kesan kepekatan substrat, faktor penghad adalah kepekatan enzim. Okey, yang kedua, kalau kesan kepekatan enzim, faktor penghad dia adalah kepekatan substrat. Okey, good. Okey, dia terbalik macam tu lah. Dia mesti kalau nak elok dua-dua pekat, okey lah. Dua-dua dah cukup. Macam kita lah, kalau kita nak sampai cepat, kalau kita contoh kita nak pergi rombongan, kita berangan lah kan, nanti kalau COVID-19 ni dah settle, bolehlah kita buat rombongan sambil belajar ke payah bakau ke apa kan. Contoh kalau lah kata ada 10 sekolah budak-budak Bayu, ada lebih kurang 500 orang. Tak, 500 orang. Kita sekarang ni, kita bayang sebagai substrat. Bas sebagai enzim. Ada 500 orang tapi bas ada 10 je. Cepat tak sampai dekat payah bakau tu. Lambat kan? Okey, jadi kita kena bagi sama-sama lah. Kalau orang ramai, bas pun kena banyak. Macam tu maksud dia. Jadi kena sama-sama. Kalau satu saja pekat, satu lagi tak pekat, dia jadi faktor penghad. Okey? Okey, kita nak masuk aplikasi dah. Nanti eksperimen cikgu akan buat dengan cikgu Ain. Kamu akan masuk dalam Google Meet pada hari Sabtu lah. Untuk hari Sabtu nanti ada lah. Cikgu akan start dulu. Hari Ahad cikgu Ain akan buat untuk Form 5. Jadi kamu akan belajar siap-siap untuk Form 5. Sebab cikgu tak tahu bila nak settle masalah pandemik ni. Sedangkan amali biologi diteruskan. Jadi periksa amali biologi tu ada. Sekurang-kurangnya kalau kita tak buat eksperimen pun dekat sekolah, kamu dah ada idea macam mana nak buat. Okey. Cikgu harap nanti Sabtu ni semua kedatangan penuh. Okey. Okey, now kita sambung aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey, sebenarnya kita banyak guna enzim dekat rumah kita. Sedar tak sedar memang kebanyakan produk sekarang dia ada enzim. Okey. So enzim banyak digunakan dalam industri dan keperluan harian. Okey, macam mana dihasilkan? So ada juga yang diekstrak secara semula jadi. Okey, contohnya bakteria. Okey, atau dihasilkan secara sintetik. Okey, so enzim tersekat gerak, maksud dia enzim yang bergabung dengan bahan lengai. Apa maksud bahan lengai? Bahan ni yang tidak reaktif secara kimia. Okey, ini tersekat gerak, maksudnya dia tak boleh nak join lah dengan substrat. Okey, dan tidak larut. Tujuan meningkatkan rintangan enzim terhadap pH dan suhu. Okey. Oleh itu enzim akan kekal di kedudukan yang sama dan diasingkan menjadi hasil. Okey, ini dipanggil teknologi imobilisasi enzim. Ini topik baru ni, dia perkataan-perkataan baru. Dulu KBSM tak ada ni, enzim tersekat gerak, teknologi imobilisasi ni semua baru KSSM. Okey. Kita tengok yang pertama, enzim pencernaan digunakan dalam bidang perubatan. Okey. Contoh, kalau macam kita sakit perut kan, susah nak cerna ke dalam perut kan, pergi kat doktor akan bagi ubat. Sebenarnya ubat tu dia ada enzim yang disintetikkan, hasil pada sintetik untuk bagi kita punya sistem pencernaan lagi elok. Kadang-kadang ada masalah kan sistem pencernaan kita, so doktor akan bagi ubat. Ubat sebenarnya ada enzim tertentu untuk memudahkan proses pencernaan. Okey, enzim laktase dalam susu bebas laktosa. Okey, setengah-setengah bayi ni dia tak tahan dengan laktos dalam susu. Okey, nanti dia jadi cirit-birit dan semua. So ada enzim laktase. Okey, untuk setengah-setengah produk susu. Okey, kemudian kita ada enzim pektinase dan selulase dalam penghasilan jus. Okey.
Kemudian kita ada enzim amylase, lipase, protease dan selulase dalam biodeterjen. Okey. Kemudian kita ada enzim trypsin. Okey, trypsin ni protein Okey, mengeluarkan bulu dari kulit haiwan untuk produk kulit. Kemudian kita ada protease. Protease ni nak mengasingkan kulit ikan. Okay. Protease tu protein lah. Ikan kan protein. Protease. Okay. So kita buat latihan sikit-sikit ni, simple-simple. Nak tengok ingat tak yang tadi cikgu ajar. Okay, ini salah satu contoh soalan objektif. Ini gambaran soalan objektif. Raja menunjukkan tindakan enzim ke atas substrat. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Namakan X, Y dan Z. B. Jawapan dia B. Jawapan dia B. Okey. So X adalah substrat, Y adalah hasil ataupun produk, Z adalah enzim. Okey, very good. B jawapan dia. Okay, now. Okay, Rajah 3 menunjukkan satu molekul enzim. Manakah berikut adalah substrat untuk enzim tersebut? Senang ya, soalan simple-simple. B kan? A, B, C, D. B kan? Okay, good. B nampak lebih cantik, dia punya gabungan tu dia boleh masuk elok lah. Itu maksud dia kat tapak aktif bagi enzim. Ingat tapak aktif ada dekat enzim bukan substrat. Sebab ada kes yang sebelum ni dia duduk ingat tapak aktif dia dekat substrat. Tapak aktif ada pada enzim. Okey. Raja menunjukkan graf di antara kadar tindak balas dan kepekatan substrat apabila faktor Q diubah. Apakah faktor Q? Sat-sat baru sembang ni. Kita nak meningkatkan, kita ada kepekatan substrat, kita nak tingkatkan lagi kadar tindak balas. D lah kan, kepekatan enzim. Okay, good. Ni apa pula? Mengeluarkan kulit daripada biji, mengasingkan agar-agar daripada rumpai. Hebat sikit ni. Rumpai tu biasanya tumbuh-tumbuhan kan. Tumbuh-tumbuhan tu ada apa dekat dia? Selulosa kan? Selulosa. So enzim dekat-dekat nama dengan dia lah. So apa dia? C. Selulase. C. Selulase. Okay, selulase. Okay, soalan esei. Ini contoh Sekiranya ada seorang pengusaha makanan, cadangkan satu enzim yang boleh anda gunakan untuk pemprosesan daging dan ikan. Nyatakan fungsi enzim. So dekat soalan esei ni ada dua soalan. Okey, ada dua soalan. Satu cadangkan enzim, lepas tu fungsi. Satu cadangkan enzim, satu lagi fungsi. Lepas tu satu daging, satu lagi ikan. Kamu kena pandai tulis dengan teratur. Okey, first kita cerita pasal contoh cadangan untuk daging tu. Sebab daging ni adalah protein. Jadi enzim ni adalah protease. Apa kerja protease kalau daging ni? Kita dapat melembutkan daging, protease. Contohkan ni kalau lah kita pergi makan dekat restoran, kita nak makan bistik apa semua kan. Biasanya kalau kita buka rumah, dia daging dia kadang-kadang dia liat, tapi kalau kat kedai tu sedap je. Sebenarnya dia ada bahan untuk melembutkan daging ni. Bahan tu lah mengandungi protease. Itulah beza dia. Kat rumah kita buat. Kalau kat rumah kita boleh juga nak lembutkan daging, kita letak apa? Nenah.
Nenas cikgu tak apa. Sudu pun. Sudu lah. Sudu okey. Sudu tu sebab kita nak bagi panas lebih kan. Yang ni kalau sudu tak ada enzim jangan silap. Kita biasanya letak betik muda ataupun daun betik. Dekat dalam tu ada papain. Papain ni adalah enzim lah untuk melembutkan, salah satu daripada ciri untuk melembutkan daging. Jangan buah sudu. Memang cikgu pun buat juga, sudu juga, tapi kita nak meningkatkan suhu. Kan sudu tu adalah macam besi kan. So besi dia tangkap suhu lebih. Tapi suhu tak ada. Suhu tak ada enzim. Jangan silap. Okey. So ikan pula. Ikan pun sama. Ikan pun protein. So enzim, kita abang pasal enzim lah. Enzim ada protease. So protease boleh menghasilkan kulit ikan dari isi ikan. Tu contoh. Yang ni biasa markah dia dalam 3 macam tu lah. 3 atau 4. Simple lah. Kamu kena faham, esei tu dia 20 markah. Dia tak bagi soalan gedebuk 20 markah. Dia ada anak-anak dia. Sekali lagi kat bawah dia bagi soalan lain lah. Yang ni mungkin 4 markah. Lepas tu mungkin 6 markah. Lepas tu bagi 10 markah. Nanti cikgu akan bagi lebih banyak soalan esei bagi kamu biasa. Sebab cikgu pun kalau kat sekolah boleh lah kita duduk terang kan. Tapi kat sini kita bagi dalam ni lah, dalam grup senang. Okey. Ni contoh esei juga. Okey, cikgu pun ambil buku teks ni Okey, bincangkan bagaimana sifat enzim. Kita tahu sifat enzim tu yang tadi peka suhu, peka pH, okey, mempengaruhi tindakannya. Okey. So kita bagi tahu yang first lah, sifat yang pertama tu peka terhadap suhu. Kemudian bagi tahu tentang suhu optimum dia berapa. Boleh bagi tahu nilai suhu optimum tu 37. Ni cikgu tak isi dalam tu. Okey, kalau terlampau tinggi apa yang terjadi pada tapak aktif dia. Okey, struktur protein. Ni boleh tambah lagi ni. Kita boleh tambah ikatan hidrogen. Betul pecah ke rosak kan? Dia punya struktur pada tapak aktif rosak. Boleh je tulis dalam macam tu. Yang berkaitan dengan suhu lah. Okey, itu pasal suhu. Lepas tu kita bagi tahu tentang perubahan pH. Okey, bagi tahu pH tertentu. Kalau ekstrim sangat, pH akan menjadi tak aktif sebab tapak aktif dia rosak. Okey, apa saja berkaitan dengan pH yang kita belajar tadi kita boleh tulis. Okey, enzim adalah spesifik. Hanya molekul substrat yang berpelengkap dengan molekul enzim dapat bergabung untuk tindak balas berlaku. Ini pun adalah sifat bagi enzim. Ada lagi tak? Ada lagi ni sifat ni. Apa lagi? Enzim tidak boleh berubah. Enzim tidak berubah selepas tindak balas berlaku. Dia tak berubah kan? Dia tetap maintain saja dan boleh melakukan tindak balas bagi substrat yang lain. Okey. Itu antara contoh-contoh bagi ni. Okey, so tugasan, salin tugasan. Sebab lepas ni jangan keluar lagi. Ataupun macam mana, kalau ada masalah data, cikgu kita boleh sambung dekat voice chat. Cikgu tanya kamu lah kalau nak teruskan. Sebab cikgu target untuk Google Meet dalam 30 minit. Kalau nak teruskan, kita boleh bincang terus soalan dekat Bioscore. Kalau tak mau buat dekat Google Meet ni, kita boleh buat dekat voice chat. Macam cikgu buat dekat dengan form 1, cikgu buat voice chat untuk bincang soalan. Macam mana? Nak teruskan ke nak buat dekat Telegram? Teruskan aja. Teruskan Okey. Yang ni salin So tugasan kamu praktis sumatif 5/197. Ini buku teks nombor 1, 2, 3. Kemudian sudut pengayaan nombor 8. Kemudian Bioscore uji minda 7. Okey. Yang ni boleh screenshot yang ni. Okey. So sekarang kita terus ke Bioscore. Okey, muka surat 85. Okey. Dah ready ke? Tengok
sapada. Okey. Dah ready kan nak tanya ni? Nombor 1. Okey, cikgu nak nombor 1, 2, 3, 4 tu siapa? Siapa boleh jawab? Nombor 1. Okey, nombor 1 Hairul Rizwan dah. Nombor 1, enzim terbina dari protein kompleks yang terdiri daripada satu atau lebih rantai. P tu apa? Protein polipeptida. Bila sebut rantai, polipeptida. Okey, enzim ni adalah rantaian polipeptida. Okey, berlipat-lipat membentuk 3 dimensi. Boleh tak salin terus. Okey, nombor 2. Sebut apa? TA. Tapak aktif. Tapak aktif. Okey, good. Tapak aktif. Okey, tapak aktif mempunyai charge spesifik. Sebab dia ion apa? Charge spesifik tu. Syazwan, ion apa kalau charge? Ion hydrogen. Okey. Ion hydrogen. Okey, ion hydrogen. So ni dia. Charge spesifik yang melengkapi. Okey, charge spesifik yang melengkapi molekul substratnya. Okey, maka tindak balas enzim adalah sangat spesifik. Okey, nombor 4. Mekanisme tindakan enzim dikenali sebagai hipotesis mangga dan kunci. Okey, mangga dan kunci. Sebut mangga dulu. Okey. Jadi uji minda 2 ni kamu boleh tengok dalam buku teks. Ikut step nombor 1, 2, 3 tu yang cikgu terang tadi tu. Okey, so keyword mesti ada perkataan tapak aktif, mesti ada perkataan kompleks enzim substrat. Okey. Macam dalam gambar tu, dia buat anak panah satu saja kan. Ada setengah enzim yang satu saja, yang ni tidak berbalik yang ni kan. Okey. Kat sini tindak balas hidrolisis lah. Sebabnya dia bagi tahu tentang apa dia punya substrat dia adalah sukrosa. Kan? Jadi produk yang terhasil apa dia agak-agak? Glukosa dengan fruktosa. Okey, good. Kalau sukrosa, produk dia glukosa, fruktosa. Jadi kamu kena ceritalah semua tu glukosa, fruktosa sebagai produk. Okey. Semua senang ya ini sebab dia berdasarkan kepada rajah tu. Jadi kamu kena huraikan. Senang je yang ni. Okey, yang tu kamu buat sendiri yang tu. 86. Surat 86. Okey, tenaga apa P tu? Tenaga pengaktifan. Okey, diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat. Okey, nombor 2. Kebanyakan tindak balas di dalam sel memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Okey, jadi penyelamat dia adalah enzim kan? Enzim berfungsi untuk apa? Mengurangkan. Okey, mengurangkan boleh, menurunkan pun boleh. Sebelum tindak balas berlaku. Dengan itu kadar tindak balas biokimia. Okey, kadar tindak balas biokimia dipercepatkan dalam sel. Okey, uji minda 3.
Okay, Raja menunjukkan kesan enzim ke atas tenaga pengaktifan bagi tindak balas biokimia. Berdasarkan Raja, tengok Raja, terangkan bagaimana enzim mempengaruhi kadar tindak balas. Bagaimana enzim mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, poin yang pertama, kita bagi tahu tentang macam mana substrat dengan enzim tu bergabung nak bentuk apa. Okey. Kita nak sebut substrat dulu kan enzim dulu bergabung. Siapa yang cari siapa? Enzim cari substrat ke substrat cari enzim? Enzim. Substrat cari enzim. Okey, so poin yang pertama, substrat bergabung dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Itu poin yang pertama. Kita cerita dulu macam mana tindakan mereka. Macam pergi slow-slow. Substrat bergabung dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Okey. So, bila bergabung tu, apa kerja enzim tadi? Poin kedua. Enzim ni boleh buat apa? Enzim merendahkan tenaga pengaktifan. Poin kedua, enzim merendahkan tenaga pengaktifan. Itu tujuan dia, sebab dia nak bagi cepat tindak balas tu. Poin kedua, enzim merendahkan tenaga pengaktifan. Okey, poin ketiga, bila dah rendah kan tenaga tu dah rendah dah. Poin ketiga dia, tindak balas ke atas substrat. Tindak balas ke atas substrat berlaku dengan mudah. Okey, berlaku dengan mudah. Okey, poin keempat, kadar tindak balas boleh ditingkatkan. Kadar tindak balas boleh ditingkatkan. Okey, poin kelima, produk boleh dihasilkan dengan cepat. Produk boleh dihasilkan dengan cepat. Okey, dapat Okey. So, nombor 1 untuk mekanisme tindakan enzim dengan perubahan faktor tu, kamu cuba buat sendiri. Okey, cikgu nak kamu tengok uji minda 4. Uji minda 4. Tengok, cuba tengok soalan, cikgu nak tahu jawapan. Cikgu bagi masa seminit. Minit dah cukup Banyak-banyak lagi Lena. Seminit saja. Uji minda 4. Okey. Ada siapa nak cuba? Patricia? Faham tak faham soalan tu? Tak. Tak faham. Syazwan Akmal, faham tak? Abid? Cikgu dia suruh letak suhu kan? Letak suhu. Okey, A apa dia agak-agak? 37. Okey, good. B? Sekejap kita explain. 45. Okey, good. B 45. C? C 65. Okey, good. Ada siapa yang tak faham?
Tak faham bagi tahu tak faham, baru cikgu explain. Faham Cikgu ni? tak. Tak faham? Kurang sikit je. Okey, kurang sikit. Siapa boleh explain? Farhana? Farhana boleh? Farhana ada? Ha? Boleh explain tak? Explain soalan ke jawapan dia? Soalan dan jawapan. Macam apa sebenarnya yang soalan tu nak? Dia dah bagi suhu siap-siap. Dia suruh kita tentukan tindak balas hasil yang mana dalam dengan suhu yang dia bagi tu. Okey, macam mana kita nak tahu kata berlaku tindak balas? Yang kata, oh ada berlaku tindak balas ni. Kalau albumin ni kita tambah dengan pepsin. Kalau kita nampak dari segi pemerhatian, apa kita boleh nampak beza kalau kata ada berlaku tindak balas? Kan dekat petunjuk tu kan ada larutan keruh dengan jernih kan? Semua orang tengok dekat bikat, dekat apa tu, dalam setiap kotak tu, dalam silinder tu kan dia ada, yang ni tabur uji ke apa, dia ada keruh dengan jernih kan. Dia bagi petunjuk dekat situ, yang gambar gelap sikit tu larutan keruh, kalau putih tu larutan jernih kan. Okey, dia bagi 20 darjah Celsius. Jadi kamu tengok tu, kalau larutan keruh tu banyak, menunjukkan tiada tindak balas. Kan albumin, ampayan albumin tu kan putih telur, dia macam kelabu-kelabu sikit kan, dia macam keruh kan. Kalau kita bubuh enzim dekat dia, berlaku tindak balas, maka akan terjadi jernih. Dalam kes ni, kamu tengok C, kita letak 65 darjah Celsius. 65 tu adalah suhu tinggi tu. Jadi enzim pepsin akan dinaturasi, akan ternyah asli. Jadi tidak berlaku tindak balas. Bila tidak berlaku tindak balas, dia tetap warna keruh lah. Nampak yang C tu langsung tidak ada jernih. Kalau ada jernih maksudnya ada tindak balas, dia telah jadi bahan lain. Okey. Kalau A, tengok A. A paling tinggi dia punya, alamak bateri. Kejap. Okey, paling tinggi kan dia punya apa tu, jernih dia tu. Kan? Sebab tu dia akan A tu kita letak 37. Okey, faham ke tu? Faham tak? Hello, respon. Hello? Faham cikgu. Okey, faham. Siapa tak faham lagi nanti bagi tahu cikgu nah. Okey, dekat sini yang kita tengok jernih dengan keruh. Kalau jernih maksud dia ada tindak balas. Kalau banyak maksudnya tindak balas yang paling baik. Jadi kita letaklah 37 sebab dia suhu optimum. Okey. Sekarang kita tengok apa nama, yang lain tu boleh kamu tengok teks. Okey, soalan uji minda 5. Jawapan apa? Suri rumah biasanya memerak daging dengan kepingan betik muda, untuk melembutkan daging tersebut. Jadi apa dia yang boleh meningkatkan lagi? Dapat minimumkan masa dia cepat lembut. Irdina, apa jawapan dia? Irdina ada tak? Irdina. Tak ada. Irdina pergi mana? Okay, jawapan dia apa tu? Adakah kita perlu tambah cuka
Adakah tambah garam? Adakah simpan pada suhu 40? Adakah simpan dalam peti sejuk selama 2 jam? Ini soalan kebat. Hafiz? Siapa nak jawab? Fahana? Cikgu, simpan dalam peti sejuk. Kalau simpan dalam peti sejuk, suhu dia rendah. Faktor suhu rendah, semakin kurang suhu, semakin kurang tindak balas berlaku. Simpan pada suhu 40. Okey, so jawapan dia simpan pada suhu 40. Maksud dia 37 tu optimum, tapi jangan melebihi. Kalau dia sebut simpan pada suhu 60 ke 50, tak boleh lah. Simpan pada suhu 40 masih okey. Yang lain semua tak sesuai. Simpan pada suhu 40 darjah Celsius. Okey. Yang lain tu kamu boleh tengok buku teks, tak ada masalah cikgu rasa. Okey, turn to page belakang untuk aplikasi enzim muka surat 96. Ni nak habis ni. Sekejap je lagi. Muka surat 96. Okay, aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okay, enzim boleh diekstrak daripada sumber semula jadi seperti. Kita boleh ambil daripada mana? Enzim B. B apa? B. Apa dia? Tak dengar. Bakteria. Semula jadi seperti bakteria. Okay. So enzim dan kegunaan. Kalau amylase menukarkan kanji. Tulis jawapan. Menukarkan kanji kepada glukosa. Okay, amylase juga digunakan untuk membuang kanji yang digunakan pada benang fabrik. Membuang kanji yang digunakan pada benang fabrik. Okay. Kalau selulase, yang ni famous lah soalan tentang selulase ni. Okay, melembutkan sayuran kerana dinding sel dibina daripada selulosa. Dinding, kalau nampak saja tumbuhan tu memang selulase lah. Tumbuhan ke, biji benih ke, kaitan dengan tu lah. Okay, ekstrak agar daripada rumpai laut. Okay, agar-agar yang kita makan tu sebenarnya daripada rumpai laut. Okay, selulase bertindak ke atas selulosa. Selulosa. Okay, selulase memecahkan dinding sel. Selulase memecahkan dinding sel. So, agar-agar dikeluarkan. Protease dalam SP apa dia? SP? Serbuk pencuci. Dalam serbuk pencuci menanggalkan kotoran. Okay. Protease mencernakan protein. Okay, lalu mempercepatkan proses mencuci pakaian. Jadi cucian lebih efektif pada suhu optimum. Okay. Dekat sini untuk cucian kita kena panaskan sikit. Dia tak boleh 37 kan. Sebab itu ada setengah-setengah daripada mesin basuh. Dia ada macam air panas. Panas sikit lah. Jangan sampai panas mendidih, tak boleh. Enzim langsung rosak. Dia 40 tu kira optimum lah. Kalau enzim dalam badan kita 40 tu tak boleh dah. Macam kalau kita demam panas kan, mulut kita dia jadi payau macam tu. Sebab kita punya amylase dalam mulut kita dah mulai terkesan. Badan kita tak boleh sampai 40. 40 tu masuk dalam wad demam tu. Tapi kalau di luar 40 tu okey lagi. Macam untuk cucian lah. Okay, membuang B, membuang bulu dari belulang binatang dan melembutkan barangan kulit. Ni protease juga punya kerja. Melembutkan barangan kulit. Protease juga melembutkan daging dan membuang kulit ikan. Okay, next, lipis pematangan keju. Okay, tripsin menanggalkan darah beku dan mencuci luka pada kulit. Ligninase membuang lignin. Lignin ni dia macam gam.
daripada pulpa kertas. Kertas ni dia ada lignin. Pokok-pokok dia ada lignin. Jadi kita nak buat kertas tu kena buang dulu dia punya lignin. Guna enzim ligninase. Okay, laktase menukarkan laktosa kepada asid laktik. Okay, pektinase, saccharomyces menghasilkan enzim yang memecahkan ikatan pektin. Okay. Alright. So, kita selesai bab 5. Esok. Ini bab yang sangat penting. Balik malam ni ke, petang ni ke, baca siap-siap bab pembahagian sel. Okey. Dan kalau boleh buat siap-siap untuk bioscore tu, sambil-sambil baca tu fahamkan dulu nanti cikgu terang kamu akan dapat double. Sebab kamu akan rasa idea. Oh, aku rasa tengok dah perkataan ni, aku rasa dah tengok lah apa cikgu cakap ni, aku ingat lah. Okey, itu cara nak study bio, dia kena apa tu? Bersedia dulu awal-awal. Supaya apa cikgu cakap tu dia punya minda dah record siap-siap dah. Jadi cikgu nak kamu settlekan siap-siap muka surat 98 sehingga 102. Sampai peringkat telur fasa lah. Salah tak apa, buat je. Nanti kita bincang tu kamu akan tick yang mana betul. Boleh Esok kita akan masuk bab baru tentang pembahagian sel. Boleh? Bagi respon kat cikgu, bagi cikgu seronok. Okey. So mesti bersemangat. Tak lama lagi tahun depan SPM dah. Jadi cikgu pun kena kerja keras, kamu pun kena kerja keras. Sama-sama kerja keras, insya-Allah boleh dapat A. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Okey, so good luck. Teruskan momentum untuk belajar, okey. Try. Okey.